Mohon berikan komentar dalam kita punya ruangan chat kita. Suara saya clear ke tak clear? Semua dengar ke? Kita ada Puan Sakina, Puan Hana, Puan Syahira, Puan Nur Azri, Aznira, Tuan Alwi, Puan Kalsum. Alhamdulillah, dengar Ustaz. Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء. الحمد لله ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita pada malam ini. Sedikit sebanyak waktu yang kita ada, lebih kurang dalam masa 1 jam, kita bahagikan kisah Talut dan Jalut, dan di dalamnya terselit Nabi Daud. Kita akan bahagikan kepada 2 siri. Siri yang pertama, kita akan go through ayat-ayat yang bercerita tentang Talut dan Jalut, dan kita akan mengambil ibrah pada siri yang pertama, sekadar mana yang kita sampai, dan pada siri yang kedua insya-Allah kita akan melihat kepada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita melihat kepada ada isu di dalam surah-surah tersebut di mana ada i'jaz ilminya yang akan kita bincangkan pada siri yang kedua insya-Allah. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertama kita kena tahu bahawa kisah Talut dan Jalut ni kisah apa? Kan? Talut dan Jalut ni nama macam nama bukan Arab, bukan nama Arab, dan ia memang bukan nama Arab. Sekiranya kita melihat kepada makna dalam bahasa Arab, tidak ada makna Talut dan Jalut, dan ia adalah nama di dalam bahasa yang digunakan oleh Bani Israel, iaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ada pun yang menyatakan ia adalah bahasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selain pada Ibrani yang dituturkan oleh Bani Israel. Saya pun dah lupa sebut bahasa tu. Baik, Talut, untuk pengetahuan kita, Talut adalah raja pertama Bani Israel. Raja pertama bagi Bani Israel. Setelah mana Bani Israel wujud, waktu bila Bani Israel wujud, dengan kewujudan anak-anak Nabi Yaqub. Surah Nabi Yaqub alaihi salam. Tentu yang dirahmati Allah, bila kita baca surah Al-Isra kan, Bani Israel. Isra itu ada yang menisbahkan kepada Isra itu ialah Yaqub. Iaitu bila kata Bani Israel, Bani Yaqub, iaitu anak-anak Nabi Yaqub yang ada 12 orang. Yang ada 12 orang, termasuk salah seorangnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, maka tidak ada selepas daripada zaman Nabi Yaqub alaihi salam sampailah zaman Musa alaihi salam, tidak ada pun seorang di kalangan Bani Israel yang menjadi raja. The first king for Bani Israel adalah Talut.
yang mana ianya adalah selepas pada zaman wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Dan sekiranya kita melihat ayat yang bakal kita baca, yang saya berikan nota ni, surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 246. Bukan 247, 246, kita akan melihat bahawa di sana disebut seorang nabi, tidak disebut namanya. Walaupun banyak di dalam kitab Taurat menyebut ia adalah ia adalah Nabi Samuel. Dan kebanyakan ulama pun membawakan nama tersebut. Yang penting beliau adalah seorang nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, dan ramai ulama yang menerima sekadar nama, iaitu nama Samuel, iaitu nabi yang diutuskan kepada Bani Israel ketika mana wujudnya raja yang pertama kepada Bani Israel, iaitu Talut. Betul yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita melihat secara umumnya Bani Israel seringkali tertindas. Bermula penindasan yang kita nampak secara jelas bermula daripada zaman Firaun, ditindas di Mesir. Kemudian apabila di Palestin, mereka pun ditindas lagi. Di Palestin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada waktu tersebut diperintah oleh seorang pimpinan yang bengis, yang jelek, yang jahat, yang zalim, yang bernama Jalut. Maksudnya Jalut ni jahat lah, Talut ni baik. Adapun Jalut ini, beliau adalah daripada kaum Amalik. Kalau kita tengok kaum Amalik ni, mereka ni memang tidak berperi kemanusiaan, yang mana menguasai negara Palestin pada waktu tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Amalik ni, apabila Bani Israel mereka duduk bersama-sama dengan mereka dah lama tertindas, tidak ada sebarang kebangkitan yang berlaku untuk melawan penindasan. Kalau pada zaman Musa alaihissalam, ada Nabi Musa yang orang kata yang membela mereka, Tetapi apabila masuk zaman Nabi Samuel ini, mereka terasa seolah-olah bahawa mereka perlukan kelebihan. Maksud dia, mereka tidak memerintah, tengok dia ni perintah, tengok dia ni perintah, tengok kaum ni perintah, tengok kaum ni perintah, tetapi mereka Bani Israel tidak memerintah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di dalam Al-Quran, dan yang dirahmati Allah, surah yang bakal kita baca ni. Oh, saya paparkan ke belum ya? Belum. Okey, saya akan paparkan. Share screen. Okey, semua nampak ya? Nampak, Ustaz? Okey, baik. Nampak, Ustaz. Baik, sebelum tu saya kembali untuk mempromosi Akademik Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, sekiranya kita ada kelebihan, Allah beri kepada kita rezeki, apa salahnya kita share sikit untuk meneruskan perjalanan Akademik Tadabbur Malaysia dengan kita menginfakkan harta yang kita ada, infakkan sedikit, RM5 ke RM10 ke, tak kisah, asalkan at least kita boleh sentiasa menyemarakkan ilmu Al-Quran dengan Akademik Tadabbur Malaysia untuk kelangsungan perjalanan Akademik Tadabbur Malaysia. Betul yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam kisah Talut dan Jalut. Saya baca ayat 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Baik, kita tengok go through satu-satu ayat, kita tadabbur secara ringkas dengan kesempatan waktu yang ada ni insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala memulakan cerita bab Talut dan Jalut pada surah Al-Baqarah ayat 247. First kali kita kena tengok surah apa yang diturunkan di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah Madaniyah ke surah Makkiyah? Surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah menceritakan tentang kaum Bani Israel. Nah, ada pandangan yang menyatakan ini adalah ayat Makkiyah tetapi diselitkan Allah dalam surah Madaniyah. Ada yang menyatakan ia memang surah Madaniyah untuk memperingatkan kepada sahabat-sahabat Nabi, memperingatkan kepada Nabi bahawa di sana ada satu kaum Yahudi, satu bangsa Yahudi yang hampir sama perangai mereka dengan Bani Israel. Ada yang bertanya kepada kita, bukan Yahudi dengan Bani Israel samakah? Dari sudut istilah berbeza, dari sudut perangai mereka sama. Adakah mereka orang yang sama yang dinyatakan di dalam Al-Quran? Sebelum tu kita kena ingat bahawa bila kita bercerita ataupun Al-Quran akan menyebut Al-Yahud apabila ayat itu diturunkan di Madinah. Ayat Makkiyah tidak menyebut bahawa ia adalah Yahudi, tetapi Allah menggunakan term ataupun terminologi istilah Allah Ta'ala guna Bani Israel, yang mana kata para ulama ia menandakan ia adalah ayat Makkiyah, iaitu ayat Makkiyah cerita tentang Bani Israel, sedangkan ayat Yahudi cerita tentang Yahudi yang berada di depan mata mereka ketika mana mereka berada di Madinah. Ala kulli hal, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama yang menentukan ayat ini Madiyah ke Madaniyah ke, apa yang boleh kita katakan bahawa apa sahaja yang Allah datangkan dalam Al-Quran ada ibrah yang nak disampaikan. Walaupun kita menyatakan mereka adalah sama, Bani Israel dan Al-Yahud, sama daripada sudut anutan perangai mereka. Nah, anutan perangai mereka. Kalau kita bincangkan tentang Bani Israel dan Yahud ni, ambil masa lama lah. Nak tengok dari sudut keturunan, nak tengok dari sudut akidah. Cuma dalam ni kita melihat apa sahaja ayat Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena mark dalam kepala kita, letak pin bahawa ayat Quran ini turun kepada kita untuk islahkan sikap kita, turun kerana kita, turun kepada kita, bercerita tentang kita, bukan sekadar bercerita tentang mereka. Baik, kita baca tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Allah tanya, wahai Muhammad, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang kisah ketua-ketua di kalangan Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, mereka sebahagian mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, tapi beriman tak beriman, beriman tak beriman. Dan ada ulama yang merakamkan di dalam pandangan mereka, di antaranya kaum yang kata Bani Israel ni murtad sebanyak 7 kali. Murtad sebanyak 7 kali. Saat beriman kemudian tak beriman, saat beriman kemudian tak beriman, saat beriman kemudian tak beriman. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Tak percaya kepada Nabi Musa tapi minta tolong kepada Nabi Musa. Kita dulu bincangkan apa yang Nabi Musa minta kepada Allah. Qalu da'u lana, wahai Musa, tolong engkau, tolong doa kepada Tuhan engkau. Mereka kata Tuhan engkau, mereka tidak menyatakan Tuhan kami. Nah,
Mereka tidak menyatakan Tuhan kami. Mereka kata kepada Nabi Musa, doalah kepada Tuhan engkau untuk kami. Menandakan mereka ni beriman macam tak beriman. Nampak depan macam percaya, tetapi di belakang apa yang dilakukan adalah sebaliknya. Maka Allah menceritakan di kalangan Bani Israel ni ada ketua-ketua mereka setelah mana wafatnya Nabi Musa alaihi salam yang menjadi perantaraan kepada Allah. Yang mana Nabi Musa ni apa saja masalah, orang yang terakhir yang mereka cari tak boleh nak jika ada masalah yang tak boleh nak diselesaikan, mereka cari Musa alaihi salam. Sekarang Nabi Musa tidak ada. Dulu yang banyak kali menyelamatkan mereka, bermula daripada menyelamatkan mereka daripada Firaun. Allah memperlihatkan mukjizat Nabi Musa di depan mata mereka, menyelamatkan mereka ketika mana mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka kaum Firaun, iaitu Firaun dan orang-orang konco-konconya, tentera-tentera Firaun ditenggelamkan oleh laut merah pada waktu tersebut di depan mata mereka. Tak beriman lagi. Kemudian mereka minta macam-macam kepada Nabi Musa alaihi salam, tak beriman lagi. Mereka minta makanan, diturunkan manna wassalwa. Diminta, mereka kata panah. Apa yang Allah bagi apa? Menaungi mereka dengan awan. Mereka minta, kami nak air. Maka Nabi Musa alaihi salam menggunakan tongkatnya, apa jadi famfajarat 12 aina, diberikan kepada mereka air mata air, 12 air mata air, iaitu mewakili 12 suku yang kita sebutkan anak-anak Nabi Yaqub itu terbelahlah ataupun terpecah 12 suku daripada anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Still tak beriman. Nah, sehingga kan mereka minta Baqarah kan, mereka nak apa nama, mereka menyembah apa nama, lembu Samiri. Tak beriman. Sak murtad, sak percaya. Sak murtad, sak percaya. Begitu. So, ada yang merakamkan bahawa 7 kali mereka ni main murtad Islam, murtad Islam, murtad Islam. Tuan, seperti mana ia berlaku pada zaman Musa, ianya berlaku pada zaman selepasnya, termasuk zaman kita. Saat kita beriman, saat kita tak beriman. Seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita, hang ni macam tu. Wahai manusia, kamu ada sikap seperti mana sikap Bani Israel. Apabila Nabi Musa alaihi salam wafat, maka ketua-ketua di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel ni, berkata kepada qalu ni nabiyyin, berkata kepada seorang nabi ni. Siapa nabi ni? Tidak dinyatakan di dalam hadis yang sahih tentang nama nabi ni. Cuma ada riwayat Israiliyat sekadar menyebut nama Samuel, Nabi Samuel. Tak apa, kita menerima. Ada di kalangan kita yang tidak menerimanya. Baik, tak apa, kita tak payah ambil nama Samuel. Maka kita ambil seorang Nabi. Pun tidak ada masalah. Yang penting, ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih. Baik, so kita katakan bahawa kebanyakan para ulama menamakan Nabi Samuel. Maka mereka berkata kepada Nabi Samuel yang hidup pada waktu mereka, قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Mereka kata, wahai Nabi Samuel, ib'ath lana, tolong bagi tahu dekat Tuhan, bagi tahu kepada Allah, lebih kurang gitulah, lantiklah kepada kami seorang malikan. Malikan ni umum, dia bukan khusus. Malikan maksud daripada lantik di kalangan kami ni raja. Tak kisah di kalangan kami ni siapa pun lantik jadi raja. Malikan dia tak ada alif lam dekat depan. Maka ia adalah umum. Siapa sahaja boleh menjadi raja. Siapa sahaja boleh menjadi raja. Baik. Nuqatil fi sabilillah. Kalau kami ada raja, dengan adanya raja, kami akan berjuang di jalan Allah. Kami akan berjuang fi sabilillah sebab kami adalah mereka di kalangan yang dizalimi. Kami nak lawan orang zalim. Kami ditindas, kami dibunuh, kami nak lawan balik. Negeri kami telah dirampas, kami nak menduduki balik. Kami nak ambil balik negeri kami.
maka ib'ath lana malikan. Kami nak lantik di kalangan kami ni seorang apa? Seorang malik. Lantik seorang raja. Kami tak pernah ada raja lagi. Kena ada raja ni. Baru kita boleh bersatu. Lebih kurang macam tu. Qala, kata Nabi tadi, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kemudian apa kata Nabi Samuel? Nabi Samuel tadi kata, tidakkah harus jika kamu semua diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Maksud dia macam mana? Nanti kamu sekarang, kamu minta seorang raja kan? Seorang raja dengan alasan kamu nak pergi perang. Dengan adanya raja ni semangat sikit nak pergi perang. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kamu berperang nanti ni, aku takut kamu tidak akan berperang. Allah tuqatil. Aku takut kamu semua tak berperang. Sebab apa Nabi Samuel kata begitu? The president case telah berlaku. Iaitu ketika mana zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka kata apa dekat Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, kamu pergilah kamu perang, kami duduk dekat sini. Sekarang Nabi Samuel ulang balik. Seolah-olah nak mengingatkan mereka, Allah tuqatilu. Aku takut kamu nanti tak pergi perang pun. Cakap je kencang. Lebih kurang begitu. Qalu wa ma lana alla tuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka berkata, balah balik kepada Nabi Samuel, mereka kata, mengapa pula kami tak akan pergi berperang di jalan Allah? Sedangkan tanah kami ni di Palestin dulu ni, kami diusir daripada kampung halaman kami. Kami diusir daripada anak-anak kami. Kami dipisahkan. Sebab Jalut ni memang jahat. Falamma kutiba alaihimul qital tawallu illa qalilan minhum. Allah bagi tahu in advance, apabila perang diwajibkan ke atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan tersebut sebab masing-masing takut mati. Masing-masing ada alasan macam-macam. Illa qalilan minhum. Apa kata Nabi Samuel? Apa kata Allah? Allah kata kebanyakan mereka tak nak pergi perang kecuali sedikit saja. Maksud dia, di kalangan Bani Israel ni sedikit saja yang beriman. Maksud dia, mereka beriman tak? Mereka beriman. Walaupun sedikit. Yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu alimun bil zalimin. Apa kata Allah? Dan Allah Maha mengetahui, meliputi segalanya. Dan Allah mengetahui juga perihal orang-orang yang zalim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada ayat seterusnya. Seperti mana yang saya katakan, malam ni kita go through secara umum. Kita ada siri yang kedua. Kemudian kita tengok ayat seterusnya 247. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Maka Nabi Samuel tadi, waqala lahum nabiyuhum, Nabi Samuel balah balik, kata balik kepada mereka, Inna Allah qad ba'atha lahum Taluta malika. Tadi mereka minta apa? Mereka minta ib'at lahum malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, dia minta apa? Dia minta utuskan kepada kami ib'at lana
malika, seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, pasti kami akan apa? Kami akan berjuang di jalan Allah, kami pergi perang. Maka Nabi Samuel kata apa? Qala lahum nabiyuhum, Nabi Samuel kata, baik, innallaha qad ba'atha lakum, sesungguhnya Allah mengutuskan. Kamu minta tadi, ib'ath, Allah balas. Kata Nabi Samuel, innallaha qad ba'atha, Allah mengutuskan. Sesungguhnya Allah mengutuskan. Soalan saya, masing-masing jawab kat rumah lah ya. Soalan saya, siapa yang utuskan? Innallaha. Kata Nabi Samuel, innallaha, Allah yang utuskan. Allah utuskan siapa? Lakum Taluta malika. Allah mengutuskan seorang nabi, Allah mengutuskan seorang manusia di kalangan Bani Israel, di kalangan mereka, jadi raja. Malika. Siapa nama dia? Taluta. Nama dia Talut. Boleh nah? Baik. Qalu anna yakunu lahul mulka alaina. Baik. Apa kata mereka? Mereka pula balas. Mereka kata, macam mana dia ni, Talut ni, boleh jadi raja ke atas kami? Maksud dia, macam mana Talut ni memerintah kami, alaina, dia berada di atas kami, sedangkan kami berada di bawah dia. Dia jadi raja, kami jadi rakyat biasa, yang mana kami kena ikut cakap dia. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Mereka kata apa? Sedangkan kami lebih berhak berkuasa, ataupun kami lebih berhak untuk mendapat kekuasaan. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Sebab apa kami lebih berhak daripada dia? Sebab dia ni lam yu'ti sa'atan minal mal. Dia ni tak ada harta pun diberikan kepada dia. Maksud dia ni tak kaya pun. Maksud dia apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Apabila mereka minta secara umum, siapa di kalangan kami yang boleh jadi raja, wahai Samuel, lantiklah. Maka Samuel kata apa? Nabi Samuel kata, Tuhan telah melantik Talut menjadi raja. Siapa yang lantik? Allah. Allah mengetahui yang terbaik kepada hambanya. Maka Allah melantik di kalangan yang terbaik. Siapa di kalangan yang terbaik? Talut. Tetapi Talut ini rupanya tak seperti mana ketua-ketua Bani Israel, ketua kabilah-kabilah Bani Israel, ketua-ketua suku Bani Israel, ketua-ketua cawangan ni, ketua pemudanya, yang dipertuanya, kan, bendaharinya, setiausahanya, mereka waktu tu apabila melihat kepada Talut, mereka kata, macam mana dia boleh jadi raja? Sedangkan dia ni miskin. Sedangkan dia tidak ada harta. Berbanding dengan kami. Kami yang ketua-ketua suku ni, kami ni ada banyak harta. Kenapa boleh lantik dia? Tuan-tuan, mereka pertikai siapa? Mereka pertikai innallaha qad ba'atha. Mereka pertikai kerja Allah. Mereka minta kepada Allah, lantiklah di kalangan kami macam mana sekalipun yang selayaknya. Maka Allah melantik pastinya yang terbaik. Tetapi terbaik pada pandangan Allah tidak sama dengan terbaik pada pandangan manusia yang bernama Bani Israel. Dan mungkin pandangan kita. Kita tengok apa? Kita tengok kepada material yang ada pada seseorang. Kita tengok dia berharta ke tak berharta. Dia ni orang miskin. Macam mana dia nak jadi wakil kita ni? Dia ni orang miskin. Macam mana Bani Israel kata dia ni miskin, macam mana dia boleh jadi nabi? Nabi ni kena macam mana dia boleh jadi raja? Raja ni kena ada harta yang banyak. Raja ni kena apa nama, anak bangsawan. Raja ni adalah daripada keturunan kami, ketua-ketua suku ni. Bukan macam dia ni, macam Talut ni. Nahnu ahaqqu, kami lebih layak, lebih berhak untuk diberikan kekuasaan di raja ini. Nampak? Mereka melihat kepada apa? Mereka melihat kepada status
masyarakat, kedudukan masyarakat. Orang kaya dinaikkan, orang miskin ditinggalkan. Orang kaya diberikan ruang dan peluang, orang miskin ditindas-tindas. Orang Bani Israel seringkali ditindas. Pada masa yang sama, mereka tak sedar, mereka pun dalam masyarakat mereka sendiri, mereka menindas di antara satu sama lain. Tuan-tuan, kisah Bani Israel sama tak dengan kita? Sama. Kita kadang-kadang, kita fikir, dia boleh jadi wakil rakyat kita sebab apa? Dia ada duit, dia ada harta. Maka dengan harta dia dapat membantu. Betul tak tuan-tuan? Baik. Pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbeza. Tengoklah. Tadi, innallaha. Perkataan, saya ada letakkan color kat situ. Saya ni buta warna. Saya rasa yang ni color apa ya? Pink kot, no? Innallaha, satu color. Kita baca ayat seterusnya. Qala innallaha, dua kali. Nabi Samuel kata, sesungguhnya Allah istafahu alaikum. Apabila Nabi Samuel melantik Talut berdasarkan kepada perintah Allah, mereka pertikaian dan mereka memberikan alasan. Sebab nak pilih ni biarlah orang yang kaya, ada kedudukan, ada pangkat. Kemudian Nabi Samuel balas, innallaha astafahu. Sekali lagi, aku nak beritahu, yang pilih dia adalah Allah. Perkataan istafahu. Istafa bermaksud memilih. Secara ringkasnya, pilih ni siapa yang pilih? Allah. Istafa maksud dia disaring, disuring. Maksud dia untuk mendapatkan yang terbaik, kita nakkan air. Air kan macam-macam. Nak air yang terbaik, air suling sebagai contoh. Maka kita buat saringan untuk mendapatkan air yang terbaik. Bubuh banyak penapis, kuku ke, kowe ke, ada 6 penapis sebagai contoh. Maka selepas ditapis, hasilnya itu adalah yang safiyah, yang jernih, yang sedap untuk diminum. Maka Allah nak bagi tahu di kalangan kamu-kamu semua ni, seolah-olah ya, di kalangan kamu semua ni, banyak yang busuk-busuk ni, aku pilih Talut sebab dia yang terbaik. Yang pilih tu Allah. Nabi Samuel kata, yang pilih tu bukan aku. Yang pilih tu Allah. Kamu yang minta supaya dilantik raja, maka Allah melantik yang terbaik. Baik. Innallaha astafahu alaikum. Allah Ta'ala pilih di kalangan terbaik ke atas kamu semua untuk memerintah kamu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Baik. Allah Ta'ala pilih dia menjadi raja kerana apa? Allah Ta'ala telah mengkurniakan kepada dia kelebihan. Yang pertama, wazadahu bastatan fil ilmi. Allah melimpah-limpahkan, meluaskan ilmu pengetahuan yang ada padanya. Maksud dia ni seorang yang sangat bijaksana, excellent, genius. Wal jismi, yang kedua, dia mempunyai kegagahan tubuh badan. Maka pada waktu ini kita nampak ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih ada dua ciri yang utama. Yang pertama, dia itu kompeten pada ilmu dia. Yang kedua, dia ni al-qawi. Kan dulu kalau kita baca Quran, kita akan jumpa cerita Nabi Shu'aib. Ada yang menyatakan ia adalah Nabi Shu'aib dan Nabi Musa. Ada yang menyatakan ia adalah seorang orang tua di Madian. Apabila Nabi Musa AS dipilih oleh orang tua tersebut ataupun oleh Nabi Shu'aib untuk menjadi pekerja kepada dia. Setelah mana anak-anak perempuan dia ada 2 orang melihat dia dan menyatakan inna khairan man istajarta al-qawiyyu al-amin. Kita nak pilih pekerja yang terbaik, dia mestilah kuat di lapangan sebab kerja tu kerja lapangan di ladang. Yang kedua, orang tersebut mestilah beramanah. Maka dalam kisah ni Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan nak menjadi raja untuk apa? Untuk berperang di jalan Allah. Yang pertama, dia tu sifat dia yang pertama
ialah apa? Ada dua sifat yang utama yang diperlukan ketika mana nak berperang, nak mendapatkan kembali kegemilangan Bani Israel yang seringkali ditindas. Ini pertama kali mereka nak mengangkat mereka, maka yang pertama mestilah orang tu ada knowledge. Dia knowledgeable. Bukan sekadar knowledgeable, bastatan fil ilmi. Banding dengan kamu semua, dia paling cerdik. Banding dengan kamu semua, dia lagi bijak. Bijak sana. Kamu rasa kamu bijak, tapi dia lagi bijak. Kamu tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Fil ilmi, dalam bidang ilmu tadi, dalam keilmuan dia, bagaimana memerintah, bagaimana menguruskan negara, bagaimana menguruskan ketenteraan, bagaimana berperang. Yang kedua, al-jism. Iaitu, yang kedua mempunyai kegagahan tubuh badan. Baru orang gerun kepada raja yang pertama bagi Bani Israel. Siapa yang kata ni? Siapa yang kata yang menceritakan sifat yang harus ada pada seorang raja, ada pada Talut dua benda ni. Iaitu Nabi Samuel. Sebab apa Nabi Samuel kata begitu? Ia adalah arahan daripada Allah. Allah memberitahu kepada Nabi Samuel kenapa dipilih Talut ini. Ada dua faktor ni. Baik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Tengok perkataan yang pertama tadi, innallaha ba'atha. Perkataan yang kedua dalam ayat yang sama, innallaha astafa. Perkataan yang ketiga, wallahu yu'ti. Allah mendatangkan apa? Allah yang boleh mendatangkan ataupun memberikan pemerintahan, kuasa pemerintahan kepada siapa yang dia nak. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut sekali lagi, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rahmat dan pengurniaan yang meliputi segala ilmu yang ada. Maksud dia, Allah Subhanahu Ta'ala dah buat keputusan. Aku pilih Talut. Akulah yang innallaha astafa. Sebelum tu Allah Ta'ala dah utuskan innallaha ba'atha. Ayat yang sama, wallahu yu'ti mulkahu. Maksud dia, Allah menegaskan sebab apa aku pilih dia. Nah, Allah berikan pada siapa yang dia nak. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wallahu wasi'un alim. Dan Allah jugalah mempunyai luasnya ilmu pengetahuan berbanding dengan kamu semua. Sebab apa? Sebab kaum Bani Israel ni, mereka ni adalah kaum yang serba tahu. Kalau kita kata apa sekarang ni, pala tahu. Nah, pala tahu. Suka buat pala tahu. Mereka menganggap mereka orang yang bijak. Nah, mereka menganggap mereka adalah orang yang bijak. Baik. Tuan-tuan, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-248. Nah, kita pergi slow-slow insya-Allah. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masih lagi kisah Talut dan Jalut. Ayat 248. Mereka balas balik kata-kata dengan Nabi mereka, iaitu Nabi Samuel. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Maka berkata Nabi Samuel kepada mereka, Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Sesungguhnya pada kerajaan Talut itu yang menunjukkan Talut ini adalah dipilih daripada Allah. Allah mendatangkan satu peti kepada kamu yang nama dia tabut. Peti ini ialah salah satu kuasa Allah nak menunjukkan bahawa Jalut ini adalah pilihan Allah. Allah datangkan satu peti yang pada peti itu fihi sakinah.
pada peti itu ada sesuatu yang boleh memberikan sakinah, memberikan satu ketenangan kepada jiwa. Min rabbikum, daripada Allah, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan dalam peti tabut itu, perasan tak? Jalut, Talut, Tabut. Bunyi dia hampir sama. Ada orang yang tak boleh nak beza Jalut dengan Talut, dah pening lah. Siapa Jalut, siapa Talut. Yang ni Tabut pula dah. Ia adalah istilah bahasa. Sama ada ia adalah bahasa Syriani, saya lupa sebut tadi. Syriani ataupun Ibrani. Cuma tabut ini, at-tabut, ada alif lam kat situ. Ia adalah satu peti khas yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Bani Israel, yang mana dia menjadi tanda kekuasaan Allah bahawa benarlah Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah. Dan tabut ini bakal dimiliki oleh Talut. No? Dan kita kena tahu bahawa tabut ini, peti khusus ni ataupun peti khas ini, Allah Subhanahu wa taala yang datangkan. Kenapa peti khas ini perlu ada? Sebab peti ini akan memberikan ketenangan daripada Tuhan kepada kamu. Apabila kamu tengok isi peti ni, kamu tengok peti ni, kamu akan kata dia adalah pilihan Allah. Begitu. Baik. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Apa yang ada lagi dalam peti ni? Baik. Peti ini juga isi dalam dia ada sebahagian yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa alaihi salam dan keluarga Nabi Harun alaihi salam. Nanti kita akan tengok perbincangan tabut. No? Cumanya kebanyakan para ulama menyatakan apa yang ditinggalkan oleh Musa dan Harun ini, wallahu taala a'lam. Ada pandangan yang menyatakan bahawa lembaran-lembaran kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan ada yang menyatakan bahawa dalam peti tersebut adanya sebahagian tongkat Nabi Musa alaihi salam dan barang-barang yang digunakan oleh Nabi Musa, begitu juga barang-barang yang digunakan oleh Nabi Harun alaihi salam. Tahmiluhul malaikah. Baik, peti ni siapa yang bawa? Peti ni malaikat yang bawa. Betul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu dengan jelas. Peti ni Allah Taala yang berikan kepada Bani Israel untuk menunjukkan kekuasaannya. Baik, apabila kita baca ayat Quran, in wa qala lahum nabiyuhum inna ayatu mulkihi, menunjukkan kekuasaan kerajaannya, iaitu kerajaan Talut ini. Ayat, perkataan inna ayata, tanda. Tanda itu tanda daripada apa? Tanda pada Allah. Tanda itu merujukkan kepada apa? Peti yang nama dia tabut, yang dalam dia ada isi, di antaranya barang kepunyaan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Bila kita sebut ayat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seringkali mungkin saya pernah sebut sebelum ni, ataupun saya tak ingat, mungkin saya sebut dalam kuliah yang lain. Bila sebut ayat, bermaksud ia adalah ayatullah, tanda kekuasaan Allah. Tak ada dalam nota saya nah. Tanda kekuasaan Allah ni, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ada 3. Ingatlah tuan-tuan, ada 3. Ayatullah yang pertama ialah ayat Quran tu sendiri. Yang kita duk baca ni, ini ayatullah, iaitu kalamullah. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayatullah yang kedua ialah ayat min khalqillah, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ni tanda, maksud dia secara literal, maksud dia tanda. Bila kata ayatullah, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan Allah, iaitu min khalqillah, daripada penciptaan Allah. Maksud Allah ciptakan langit ni, Allah menciptakan bumi ni, Allah menciptakan kita manusia, Allah menciptakan sekian-sekian. Semua itu ialah ayatullah. Baik, ada 2 dah. Yang ketiga, bila kata ayatullah, yang ketiga, ianya merujuk kepada mukjizat.
Sebab apa? Mukjizat ni bukan hak Nabi. Nah, mukjizat ni bukan direka oleh Nabi. Mukjizat ni didatangkan oleh Allah di atas tangan para Nabi. Dengan izin Allah. Bukan Nabi itu ada kuasa. Tak. Tapi ia adalah kuasa Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di atas tangan-tangan para Nabi. Baik. So, dekat sini, Allah turunkan satu kuasa Allah. Iaitu Allah turunkan tabut kepada Bani Israel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Bani Israel ni, Allah Ta'ala turunkan cukup banyak kepada mereka benda-benda yang pelik-pelik ataupun benda yang kita tengok, yang ni macam magic turun kepada mereka. Kan? Macam-macam magic. Ada maksud dia macam mana, tuan-tuan? Maksud dia, ada di kalangan kita tak percaya selagi mana benda magic ni tak berlaku depan mata kita. Ada orang percaya bahawa Lailatul Qadar itu berlakunya Lailatul Qadar apabila pokok sujud. Jenuh nak pergi cari pokok sujud tu. Kan? Sebab bagi mereka itu ialah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya mereka tak nak tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk yang begitu. Dalam bentuk yang seperti mana Bani Israel berminat. Macam tu orang Melayu kita minat. Orang Melayu Nusantara ni minat dengan benda-benda mistik. Kan? So di antaranya macam itulah. Baik. Sebab tu orang kita suka barang terbang, tak terbang, simpan barang ni, dan kita percaya adanya kuasa tertentu yang boleh melindungi kita. Kita sama dengan Bani Israel yang Allah Ta'ala uji macam tu. Kita kalau diuji macam tu, maksudnya kita ni hebat. Sebab Allah Ta'ala nak uji kita sampai tahap tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata peti ni, nak kata betul tak betul peti ni daripada Allah, Allah memberikan jaminan bahawa peti ini sesungguhnya diturunkan menggunakan tangan-tangan para malaikat. Maksud dia malaikat yang bawa ni peti ni. Allah sendiri yang cerita. Maksud dia hebat. Nak cerita tentang bagaimana perlantikan dan macam mana kita nak mendapat endorsement, nak mendapat kepercayaan bahawa memang Talut ini ialah Raja Bani Israel yang pertama dalam sejarah mereka di kalangan orang miskin yang tidak mempunyai harta, yang bukan di kalangan siapa-siapa, tetapi dia adalah di kalangan Marhain. Walaupun Marhain, dia ada dua sifat yang kita sebut tadi, yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, yang ada pada dia tak ada pada orang lain. Yang pertama, kebijaksanaan ilmu dia yang luas dalam bidang yang sepatutnya dimiliki oleh orang Bani Israel untuk membangunkan kabilah ataupun bangsa Bani Israel pada waktu itu. Yang kedua, dia seorang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa ataupun kegagahan pada tubuh badannya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan peti tabut itu yang dibawa oleh mereka, sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika kamu betul-betul orang yang beriman. Sampai Allah terpaksa bawa apa kepada mereka, nak menenangkan, meyakinkan mereka, bawa peti tabut yang daripada zaman Musa dan zaman Harun tu dibawa kembali kepada mereka untuk nak bagi tahu kepada mereka sesungguhnya barang-barang Musa alaihissalam, barang-barang Harun alaihissalam diberikan di atas tangan Talut. Itu menandakan ia adalah pilihan Tuhan untuk menjadi ketua kepada Bani Israel. Itu secara ringkas. Dan Allah Ta'ala ulang sekali lagi. Inna fi dhalika la ayah. Dua kali perkataan ayah didatangkan dalam ayat ni. Bila Allah datangkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kekuasaan Allah, Allah nak apa? In kuntum mu'minin. Allah nak kita beriman. Tapi Allah kata apa?
bagi kamu jika kamu betul-betul beriman. Kadang-kadang Allah nak bagi tahu pada kita apa? Kadang-kadang manusia ni, aku bagi tanda macam-macam dah. Sama ada dia nak beriman atau tak beriman. Dia nak percaya ataupun tak percaya. Terpulang kepada manusia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu ayat 248. So tuan-tuan secara ringkas, tuan-tuan faham bahawa sekarang ni Bani Israel tidak ada raja. Mereka bincang sama-sama mereka nak raja. Sebab mereka orang yang ditindas. Dengan adanya raja ni, kami jadi semangat. Dengan adanya raja ni, kami boleh bangkit. Dengan adanya raja ni, kami tidak akan ditindas. Maka minta kepada Nabi ni, ya Allah, wahai Rasul, wahai Nabi, minta tolong kepada Tuhan untuk utuskan di kalangan kami ini seorang raja. Maka Allah pun utuskan. Bila utuskan raja, mereka tak nak terima pula. Kan? Sebab itu mereka mempertikaikan. Tak nak terima. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila tak nak terima ni, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk apa? Untuk recognize bahawa dia ni memang dipilih oleh Allah. Tuan-tuan, sampai teratur tuan-tuan. Sampai teratur. Seolah-olah mereka ni bermain dengan Allah. Baik. Dan ayat ini, oleh kerana kita kata kita baca hari ini baca secara ringkas, maka saya sebut secara ringkas. Ayat 249. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل طالوت بالجنود. Kemudian sekarang ni Allah Ta'ala tak cerita dah tentang pertikaian mereka, tentang bukti-bukti tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Talut sebagai jaminan bahawa dia ni adalah dipilih oleh Allah sebagai ketua ataupun raja yang pertama bagi Bani Israel. Maka sekarang ni terus menceritakan, tak banyak cerita, falamma fasala Talut bil junud. Talut dia keluar bersama dengan tentera-tenteranya. Maksud dia, mereka nak pergi lawan dengan Jalut. Mereka lawan dengan Jalut untuk rampas kembali, bukan rampas, nak ambil kembali tanah mereka, Palestin, yang mana dirampas oleh Jalut yang jahat daripada kaum Amalik. Falamma fasala Talut bil junud. Apabila Talut dia keluar bersama-sama dengan tentera-tenteranya. Nak keluar ni bukan mudah, ambil masa yang lama. Dalam riwayat, contoh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, datang banyak riwayat yang menyebut Talut ini keluar bersama dengan tentera di kalangan Bani Israel seramai 80,000 orang tentera. 80,000. Sikit ke ramai? Ramai. Banyak 80,000 orang. Maka Talut dia keluar dengan tentera-tenteranya seramai 80,000 orang. Maka Talut berkata, Innallaha mubtalikum binaharin. Sesungguhnya kamu semua akan diuji oleh Allah. Ataupun Allah, innallaha. Sekali lagi yang kata Talut ni,
dia memulakan ucapan pertama dia. Innallaha, sesungguhnya Allah. Maksud dia, ini adalah wakil daripada Tuhan, wakil daripada Allah yang beriman kepada Allah. Seperti mana Nabi Samuel yang kita baca tadi, innallaha. Cerita awal-awal dah, innallaha, kan? Innallaha astafa sebagai contoh. Maka ayat yang diguna pakai bagi Talut, apa dia? Yang pertama sekali kita kena ingat apa pesan Allah. Maksud dia seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, yang penting dalam kehidupan kita nak pergi perang ni, kita kena tengok apa yang Allah nak. Maka Talut memulakan dengan kalimah innallaha mubtaliikum. Aku nak bagi tahu awal-awal, mind setting kita kena jelas. Kita datang ni, innallaha mubtaliikum binaharin. Allah akan mendatangkan kepada kita dengan ujian. Allah uji kamu dengan satu batang sungai. Binaharin, satu batang sungai. Ada pendapat ulama yang menyatakan ia adalah nahrin syariah. Satu sungai yang nama dia sungai syariah. Yang mana sekarang ni dinamakan Binahril Urdun. Maksud dia apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Sungai, nahar ini sungai Jordan. Sungai Jordan. Baik. Allah akan uji kamu dengan sebatang sungai Jordan ini, yang mana kita ni akan nak sebelum sampai, dia cerita dia sebelum sampai ke sungai ni, kita akan menempuh padang pasir. Kita akan menempuh padang pasir. Maksud dia padang pasir dalam keadaan kering kontang. Padang pasir kering kontang. Musim tersebut adalah musim panas. Dan boleh barangkali yang besar kita akan dehydrated, kekurangan air. Maka Allah Ta'ala akan uji kita dengan air. Dalam keadaan panas itu, kita akan nanti jumpa sebatang sungai. Aku bagi tahu in advance, aku bagi tahu aku bagi tahu siap-siap dah. Dan Allah bagi tahu ini adalah ujian kita. Sebelum kita diuji nak lawan Jalut, yang kamu minta dulu kepada Nabi Samuel, nuqatil fi sabilillah, kami nak berperang ni di jalan Allah. Sekarang sebelum berperang ada ujian. Allah uji dengan sebatang sungai, faman syariba minhu falaysa minni. Kata Talut yang menjadi raja ini. Talut kata apa? Siapa di kalangan kita yang minum daripada air sungai ni, yang bakal kita bertemu nanti, waktu yang kita tengah dahaga sangat-sangat, kita akan jumpa sungai ni. Dia bukan daripada golongan aku. Dia jumpa sungai ni, dia minum terus, dia bukan daripada golongan aku. Minni ini maksud dia golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang percaya kepada proses ini. Mubtaliikum minallah, ini adalah ujian daripada Allah. Allah, aku nak bagi tahu siap-siap dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita dengan sebatang sungai, kita jangan minum air sungai dah. Baik. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tak rasa air tu, dia adalah orang di kalangan aku. Maksud dia mereka yang beriman kepada Allah. Gila kot. Tengah-tengah padang pasir, sebelum tu kita berjalan 80,000 orang. Panas. Kemudian sampai dekat sungai tak boleh minum. Kita kalau di Bani Israel, mungkin kita jadi macam mereka. Tak boleh minum, mana boleh. Air sungai minum lah. Kan? Air sungai yang jernih. Siapa yang tak minum, kata Talut, maka dia di kalangan aku. Dan dia di kalangan orang yang beriman, yang patuh kepada arahan Allah, yang patuh pada peringatan daripada Nabi kita, Nabi Samuel. Fa'innahu minni. Dia daripada golongan aku. Satu lagi syarat yang diletakkan oleh Talut. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Kalau kamu nak minum sekalipun, boleh. Tetapi kamu boleh rasa dan minum air tersebut
Dengan cara apa? Dengan cara kamu irtarafa. Irtarafa ni nampak tangan saya ni, cedok menggunakan tangan. Irtarafa ghurfatan, dengan sekali cedok. 2 kali tak boleh. Sekali cedok dah. Ghurfatan, 1 kali cedok. Biyadi, menggunakan tangan je. Tak boleh ambil cebok, tak boleh ambil apa. Menggunakan tangan saja. Pak, minum. Sekali cedok. Tak boleh lebih. Menggunakan tangan sahaja. Maka ia dibenarkan. Tu dia syarat dia. Syarat dia ialah boleh minum air sikit dah. Lagi baik tak minum. Sebab aku nak beritahu awal, ia adalah ujian Allah. Okey. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka minum. 80,000 orang ni minum semuanya. Illa, kecuali qalilan minhum, sangat sedikit daripada mereka. Para ulama di kalangan para mufassirin menyatakan sikit ni berapa ramai di kalangan 10,000 ni, yang sikit ni berapa ramai yang tak minum ni, ataupun paling kurang minum dengan orang kata satu sauk tangan ni. Siapakah mereka yang buat macam tu? No, siapa? Dan bukan siapa, berapa ramai yang buat? Para apa nama sahabah, di antaranya Ibnu Abbas kalau tak salah saya, menyatakan bahawa bilangannya adalah bilangan orang Islam yang menang peperangan Badar Al-Kubra, iaitu di antara 300 hingga 317 khilaf. No? Maksudnya bilangan dia 300. Ada pandangan yang menyatakan kurang daripada 300, hampir pada 300. Maksud dia daripada 80,000 orang yang berjaya, kandidat yang berjaya ni, 300 orang je. 300 orang je. Kalau ikut percentage, yang betul-betul yang berjaya, yang mengikut cakap Talut ini, berapa orang? Yang lepas ujian Allah ini berapa orang? 300 tu berapa percentage ya? 0.04, 0.04% daripada 80,000 orang. Tak sampai 0.1. Ni 0.04% yang mengikuti cakap Talut. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة silap sebelum tu فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Baik, mereka yang minum yang sepuas-puasnya di kalangan mereka, jawaz ni mujawazah ni dapat jumpa air ketika mana mereka ni sangat dahaga. Mereka sebelum tu di padang pasir, perjalanan yang lama, memenatkan, dehydrated, jumpa air, tunggu apa lagi? Balon lah. Maka mereka tak ikut dah cakap Talut. Mereka minum juga pada air sungai itu sepuas-puasnya. Huwa walladhi na'amanu ma'ahu, kecuali sebilangan kecil daripada mereka. Nah, sebilangan kecil saja daripada mereka yang tak minum, sikit sangatlah, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Yang mana sebilangan kecil mereka ni setelah Talut bersama-sama orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang yang minum sepuas-puasnya. Mereka kata apa? Qalu la taqata lana. Mereka yang minum banyak-banyak ni, kami tidak ada kekuatan, wahai Talut. Kami tidak terdaya untuk melawan Jalut dan tentera-tenteranya. Sebelum tu cakap besar. Sebelum tu cakap tak jatuh. Sebelum tu palatau. Sebelum tu cakap kami nak pergi berperang. Semangat. Kan? Pada ayat ni nak tunjuk pada kita semangat belum tentu cukup untuk pergi berperang. Berperang memerlukan kepada apa? Persediaan, bukan sekadar fizikal, tetapi mental. Bukan sekadar mental, ada ilmu,
bukan sekadar ada ilmu, memerlukan kepada ketaatan seorang ketua. Maka mereka tak dengar cakap Talut, mereka minum air tersebut dengan sepuas-puasnya sehingga mereka tak terjaya untuk bangun dan bergerak bersama dengan Talut. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka berkata pula orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Menemui Allah yang dimaksudkan ni ialah apa? Mereka adalah golongan yang terpilih untuk melawan Jalut. Maka mereka berkata sesama mereka. Apa yang mereka kata, tuan-tuan? Ini adalah ayat yang paling mahal. Ini adalah ayat yang paling mahal. Sana. Apa yang mereka kata, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik. Saya terlepas tadi ni. Mana tadi? Okey. Mereka kata sesama mereka, orang yang beriman ni, yang 300 orang ni. Mereka kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Mereka kata sesama mereka, berapa banyak golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ini orang yang betul-betul mengikut cakap Talut. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang tak minum air sungai tersebut ataupun minum hanya sekadar yang dibenarkan tadi. Sekali ambil saja menggunakan tangan itu. Mereka kata apa? Mereka kata sesama mereka, berapa ramai orang yang sedikit, walaupun sedikit, pernah mengalahkan mereka yang kathirah, mereka yang banyak dengan izin Allah. Maksudnya mereka ini beriman kepada Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita berhenti pada ayat 249 kita melihat sedikit ibrah yang kita boleh dapat. 249 ni sekiranya kita melihat, kita kena tahu bahawa Bani Israel ni diberikan keintelektualan yang hebat. Sejak daripada zaman Nabi Musa alaihi salam, kita tengok mereka ni kuat melawan Nabi. Pada masa yang sama, walaupun mereka kuat melawan Nabi Musa, mereka ni mempunyai otak yang cerdas. Mereka mampu berhujah. Mereka bukan sekadar pandai berkata-kata, manipulasi kata-kata, tetapi mereka memang mempunyai hujah yang bijak. Hujah yang bijak, tetapi pada sangkaan mereka. Maka pada ayat ni nak bagi tahu kepada kita, bijaksana belum tentu cukup untuk mengangkat sesuatu kaum, sesuatu masyarakat, sesuatu orang kata sesuatu bangsa. Yang akan mengangkat mereka ialah orang yang taat kepada Allah, yang mengangkat mereka yang sabar dengan ujian. Dan ayat ini juga ialah ayat istafallah, Allah yang memilih mereka. Allah pilih apa? Allah pilih di kalangan yang terbaik, di kalangan mereka, untuk bersama dengan Talut, untuk melawan Jalut. Walaupun mereka ini sangat sedikit, tetapi mereka mempunyai keyakinan dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka walaupun sedikit, mereka saling mempercayai bahawa ini adalah pilihan Allah. Dan berapa ramai daripada pilihan Allah walaupun sedikit telah berjaya mengalahkan mereka yang lebih banyak. Dan yang paling penting, Allah pastinya akan bersama orang yang sabar. Sabara ni, sabar ni apa dia? Orang yang tahan. Tahan bukan sekadar fizikal, bukan sekadar mental, tetapi tahan hawa nafsu dia. Tadi mereka ni boleh tahan daripada minum air tersebut. Bayangkan 0.04%. Mereka ni memang the selective cream of the cream. Kan? So memang hebatlah mereka ni. Dan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, kita berhenti sampai ayat 249 ni. Allah nak bagi tahu kepada kita apa? Sesungguhnya saringan Allah ini
mempunyai makna yang sangat-sangat padu. Allah dia nak saring kita ni dengan pelbagai cara. Allah nak saring kita ni dengan pelbagai cara. Waktu-waktu pandemik ni pula, Allah nak saring keimanan kita ni dengan banyak cara. Dengan cara untuk kita jangan berlebih-lebihan di dalam media sosialnya, jangan kita berlebih-lebihan dalam kutuk orang lain, jangan kita berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang kita tak tahu. Itu memerlukan kepada kesabaran. Begitu juga tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Samuel adalah seorang Nabi Allah. Semua yang bakal berlaku semuanya adalah aturan daripada Allah. Maka Nabi Samuel kata, berimanlah kepada Allah. Mereka percaya itu adalah Nabi. Tetapi pada masa yang sama, mereka tidak percaya kepada proses yang diterangkan oleh Tuhan dan oleh Nabi yang menjadi wakil Tuhan. Mereka nak berperang di jalan Allah, tetapi mereka nak ni hanya dengan kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dengan hamasah, dengan semangat, tetapi semangat tanpa ilmu. Tetapi mereka pada masa yang sama, mereka berlagak bijak. Mereka menyatakan mereka adalah orang yang bijak. Maka di dalam peperangan, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab dia Qasasus Sabiqin, dia menyatakan bahawa di medan peperangan tidak sama dengan teori. Teori kita boleh membincangkan tentang ilmu, boleh, tak ada masalah. Tetapi apabila masuk dalam medan peperangan, Allah Subhanahu Taala dan mereka yang lain pastinya mengetahui ujian di medan yang sebenar adalah berbeza. Jangan berlagak pandai. Jangan berlagak orang yang paling ampuh, orang yang paling layak adalah orang yang paling kaya. Tidak. Sebab itu Allah Ta'ala memilih dua elemen yang penting tadi yang ada pada Talut. Kemudian gah secara luaran tidak cukup. 80,000 orang pergi berperang, cukup gah. Tetapi akhirnya kalah. Kalah daripada sudut apa? Tak pergi perang lagi, kalah dah. Berapa orang yang kalah ni? Orang yang kalah ni adalah 79,700. Yang menang ni 300 orang. Beza tak? Beza. Kita tak diuji kan begitu. Kemudian apa yang kita boleh dapati? Ketua yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala ni ada tanggungjawab dia, dan dia bijaksana, dipilih oleh Allah Subhanahu Taala, dan setiap arahan daripada ketua sangat penting dalam peperangan. Jangan kita buat pandai apabila kita berada dalam satu-satu organisasi yang mana kita telah memberikan orang kata kuasa kepada seseorang tersebut untuk memimpin kita, maka kita ikut arahan. Cumanya kita boleh mempertikaikan sebab ia adalah manusia biasa, macam biasa. Cumanya dalam kisah Talut ini, ia adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Dan mereka ini tidak mahu mengikut cakap Talut, yang mana Talut dah bagi tahu di awal tadi bahawa ia adalah apa? Ia adalah ujian Allah. Dan mereka seolah-olah tidak percaya kepada Talut yang ia adalah ujian Allah. Maka Allah Subhanahu Taala telah pun membuang sebahagian besar daripada mereka untuk berjihad di jalan Allah. Maksud kata, nak jihad jalan Allah ni senang tak tuan-tuan? Cakap senang, tapi nak buat susah. Belum tentu kita selayaknya untuk berada di kalangan mereka. Yang terakhir, Allah Subhanahu Taala bagi nikmat kepada Bani Israel ni sangat banyak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada Bani Israel ni tuan-tuan banyak sangat. Banyak sangat. Sehingga kan Bani Israel ni tuan-tuan melampau pada satu ketika. Pada satu ketika melampau sehingga kan mereka ni tak nak dengar cakap wakil Allah. Sehingga kan mereka ni merasakan bahawa mereka ini adalah orang yang paling bijak di atas muka bumi ni. So insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan bincangkan pada waktu yang akan datang. Di antaranya ada satu i'jaz ilmi, iaitu ada satu miracle. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu Taala menceritakan Talut kat sini kata jangan minum kecuali satu teguk je. Kalau minum lebih pada satu teguk tangan tu,
ataupun tak minum langsung, itu lebih baik. Kalau nak minum pun minum seteguk je. Siapa yang minum lebih pada tu, semua tak boleh pergi perang. Kenapa pula? Pernahkah kita terfikir sebaiknya bila dah dahaga minumlah air, kan? Minumlah air banyak sikit, 1 liter ke, kan baik tu, kan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tengok nanti ada i'jaz ilmi, ada satu kita katakan jurnal ataupun tesis yang dibuat oleh ilmuwan Indonesia yang menyatakan kita tak boleh minum air terlalu banyak pada waktu tersebut, condition tersebut, sebab dia boleh mendatangkan, kita panggil saya nak sebut ni payah, hyponatremia, pedia tu, kan? Nanti kita akan bincangkan. Maksud dia waktu perang tersebut, setelah mana kita letih, kita hanya dibenarkan untuk seteguk air dia. Ada sebab dia. Maka ada di kalangan para ulama yang membincangkan perkara tersebut. Nah, kemudian kita akan tengok juga nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Talut mengalahkan tentera Jalut, dan di sana ada seorang nabi yang muncul. Ada seorang nabi yang muncul, nama dia Nabi Daud, ketika mana di dalam peperangan tersebut. Maksud dia Nabi Daud waktu tu dikatakan usia Nabi Daud adalah belasan tahun. Ada riwayat menyatakan 19 tahun. Yang mana Nabi Daud inilah yang telah membunuh siapa? Yang telah membunuh Jalut. Maksud dia Nabi Daud adalah di kalangan 300 orang yang bersama dengan Talut. Dan mereka akhirnya menyebut nama Daud yang telah mengalahkan ataupun yang telah membunuh Jalut. Dan akhirnya Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Dan pada masa yang sama Nabi Daud adalah seorang nabi. Dan Nabi Daud adalah nabi yang pertama diberikan 2. Satu mulkan, satu diberikan pemerintahan raja, yang kedua diberikan nabiyah ataupun hikmah, diberikan hikmah kenabian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah nabi yang pertama di kalangan Bani Israel. Wallahu taala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekadar itu. Sejam suku kita bicarakan, cukup untuk kita melihat beberapa ayat, dan insya-Allah kita akan bincangkan lagi pada minggu yang akan datang. Saya rasa saya ada masalah pada hari Ahad. Saya akan bincangkan semula dengan pihak penganjur, pihak Ustaz Yusof, untuk kita kembali pada hari Rabu. Sebab komitmen hari Ahad ni susah sikit lah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih pada tuan-tuan sekalian. Semoga tuan-tuan semua dapat istiqamah, dan doakan saya untuk istiqamah. Kita membaca Al-Quran yang kita tinggal setiap hari. Dan kita cuba fahami apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.